Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sesi hari ini dengan lafaz bismillah. Okey, so seperti mana yang anda tengok dekat depan ni, macam yang anda bagi tahu tadi kan, usahawan dropship. Okey, so sekejap. Ni nak buka dekat dalam phone ni. Okey. So usahawan dropship. Macam mana nak jadi dropship yang berjaya? Okey, so seperti mana yang Awni intro tadi, ramai yang nak join dropship, ramai yang join bisnes, tapi mereka tak tahu macam mana nak kembangkan bisnes mereka. Kadang-kadang dropship ni dia masuk, dia tengok kan, oh ada orang open dropship, free, percuma, tak perlu bayar kan, tak perlu bayar apa-apa. Katanya senang nak dapat sales, senang nak dapat itu ini, dapat duit, dapat keuntungan. Tapi apa yang kita dapat? Klik-klik kan, sendu je kan, orang PM kita balas, orang pergi macam tu je kan. So hari ni Awni nak bagi tahulah macam mana sebenarnya nak jadi dropship yang berjaya. Okay, so dia taklah susah tapi taklah senang juga. Yang paling penting sekali kuncinya kalau you all nak jadi dropship yang berjaya ni, you all kena ada kerajinan dulu dalam diri kan. Seperti biasalah kalau kita buat apa-apa pun kalau kita tak rajin, kita malas kan. So usaha kita setakat itu sahajalah yang membuahkan hasil setakat itu sahaja. Okay. So maaflah kalau ni duduk atas garisan apa semua tu. Ni buat slide dekat tempat lain tadi, lepas tu ni transfer dekat sini. So dia lari format sikit. Okay, so yang pertama sekali, kalau you all nak jadi dropship yang berjaya ataupun dropship yang betul-betul ada impian besar dan juga boleh kembangkan perniagaan you all tu, so yang pertama sekali you all kena pilih niche. Okay, so pilih niche ni macam mana? Pilih niche ni adalah bidang you all. So bidang ni you all sendiri kena tengok diri you all, cerminan diri you all. Okay, so biasanya aku ni suka apa? Aku ni suka makeup ke? Aku ni suka makanan ke? Ataupun aku ni sukalah tengok benda-benda barang kemas ni, sukalah tengok orang pakai itu ini kan? Sukalah benda-benda yang berkelip-kelip ni kan? So kalau you all dah tahu dan dah pun dapat tahu apa minat dan juga apa yang you pakar ataupun you suka, itu lagi senang untuk you buat bisnes. Sebab apa? Bila kita pilih bidang yang kita suka, bidang yang kita rasa tengok pun dah sejuk hati kan, sejuk mata memandang, so lagi best lah untuk kita explore lebih lagi dalam bisnes tu, untuk kita belajar, untuk kita tahu fakta-fakta tentang produk tu, untuk kita tahu macam mana proses-proses pembuatan kan. So bayangkanlah kalau you all nak kena hadap benda yang contoh you all main pilih je nak jadi dropship apa kan. Contohlah sebenarnya you ni tak suka pun barang kemas ni, tapi you tengok iklan dia gempak, contohlah you tengok iklan dia gempak, macam best je masuk kan, you pun saja nak try. So biasanya yang saja nak try ni lah, diorang ni tak akan kekal lama. Diorang masuk, diorang tak dapat customer, diorang akan pergi. Dan mungkin diorang akan cari bisnes lain, tengok bisnes lain, tak jadi lagi, cari lain pula. So biasanya macam itulah. Sebab apa? Sebab kita sendiri gagal untuk pilih niche ataupun bidang kita tersendiri. So yang paling penting sekali, pilih niche anda. Pilih niche anda, pilih minat anda. Anda ni pakar apa, suka apa kan? Suka tengok apa, suka explore apa. So pilih benda yang anda suka. So lagi senang bila anda pilih benda yang anda suka, anda lagi happy untuk nak tahu lagi, untuk nak berikan orang lain tu happy juga macam anda happy. Kan? So sebab dalam perniagaan ni kita kena give and take. Give and take kan? Bukannya kita give dan kita je happy. Bagi orang lain juga happy dapat benda tu. Okay? So kenapa? Sebab dropship kena buat marketing. Marketing korang kena power. Baru customer asyik pandang awak je. Okay. So ada yang baru masuk Nurai Dayu baru masuk, anak baru tidur tak apa, masuk. Cuba masuk Nurai Dayu dan juga sahabat-sahabat yang lain lah, sebab ni tengok ada pertambahan. So
Selamat datang untuk Siti Nur, Siti Balkis, Nurul Idayu, Nur Haja, Mimi dan juga Anum. Okay. So thank you all sebab sudi untuk masuk menimba ilmu hari ini. Okay. So yang seterusnya, bayangkan awak tak minat. Awak kena paksa diri untuk buat itu ini, belajar itu ini kan, nak kenal produk tu. Leceh kan? Sebab apa? Sebab kita sendiri tak suka. Apa ni? Silver. Tak sukanya saya. Tapi dalam masa sama awak jual benda tu. So tak kenalah dekat situ kan? Kan tak kena dekat situ. Umpama awak nak makan kek, tapi awak beli pizza. Kena tak? Tak kena kan? So berlainan daripada kesukaan kita, kebiasaan. Kita biasa makan kek, tiba-tiba hari tu makan pizza. Kan? Contohlah macam tu umpamanya. Bila buat dan belajar produk tu rasa wow seronoknya. Bagi bila kita nak buat apa-apa tu, bagi kita nak belajar, kita nak kenal produk tu, bagi kita rasa wow, kita rasa seronoknya belajar benda ni. So bila kita ada seronoknya tu dalam diri kita, lagi seronok kita nak bagi orang lain juga tahulah tentang produk apa yang kita tengah jual, kita tengah promokan tu kan, tengah iklankan tu. Okay, so yang pertama sekali, pilih niche ataupun bidang anda. Okay, so kalau you all rasa duduk dengan Venice ni, bidang anda dah memang dengan Venice, memang saya minat ni, memang saya minat aksesori ni. Tak kisahlah aksesori apa ke kan, tapi asal aksesori. Okay, so you all, tempat you all adalah berada bersama dengan Venice ataupun dengan kami, okay? Okay. So yang seterusnya, keluar dari kelompok yang sama. Okay, so maksud keluar dari kelompok yang sama ni, macam ni. Contohlah, you masuk dropship, you sertai dropship, you pun iklan produk. You pun cakap, tak menjadilah produk ni. Apa ni? Aku dah penat lah iklankan kan. Dekat macam-macam dah aku iklan. Dekat Facebook, dekat story WhatsApp. Cakap buatlah dekat story WhatsApp, dekat Facebook, dekat IG kan. So aku dah buat semua tapi tak nampak ada hasil pun, tak dapat pun customer, tak pernah pun customer PM aku. Okay. So you all pernah tak terfikir ataupun pernah tak tengok balik dekat Facebook you all tu siapa kawan you? Dekat IG you all tu siapa follower? Dekat status WhatsApp tu berapa kerat je contact you? Pernah tak terfikir benda tu? So sebenarnya dia bukan salah bisnes, dia bukan salah produk, dia bukan salah salah produk ni ada impact ke, tak ada impact ke. So even you berniaga benda lain pun, kalau you tetap berada dalam kelompok yang sama, you tetap dapat hasil yang sama. Maksudnya macam ni, contoh dekat Facebook, you cakap dekat Facebook dah, dekat status WhatsApp dah, dekat IG dah, dekat TikTok dah. Okay, so di kalangan ini sebenarnya contoh dekat Facebook tu makcik-makcik you je friend you. Dekat status WhatsApp ada family je, ada kakak, adik, abah tengok. Dekat IG makcik-makcik you yang tak ada yang duduk dekat Facebook tu lagi duduk dalam ni. You nampak tak? Jadi kelompok tu masih lagi kelompok yang sama. You tak cuba untuk keluar dari kelompok tu. Contoh makcik you tu. Contohlah paling dekat lah ni, makcik you tu mungkin ada kawan makcik you tak ada sepupu dia tu ada mak saudara pula kan, contoh. So you nampak tak? Kadang-kadang kita ni asyik salahkan produk, salahkan iklan tak menjadi, copywriting atau apa-apa lah kan, HQ bagi ni. So kadang-kadang benda tu sebenarnya datang daripada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita tak cuba untuk keluar dari kelompok yang sama. So macam mana cara nak keluar daripada kelompok yang sama ni? You all kena cari followers yang baru, you all kena cari friends yang baru, you all kena cari platform untuk you sebarkan iklan tu dekat baru. Takkan nak post dekat Facebook Facebook personal je. Try lah buat page, try lah buat ads ke, nanti bila dah you dah berkembang kan, you dah set up siap-siap dah Facebook tu, dah ada banyak gambar, so you pun rasa excited dah nak bagi semua orang tahu. So you buatlah ads ke yang murah-murah dulu ke, ataupun post dekat marketplace, dekat grup-grup yang lain, yang selain grup taman you,
boleh you post dan juga iklankan dekat bermacam-macam cabang. Okay, so jangan fokus kepada Facebook personal, IG personal. Sebab apa? Facebook personal, IG personal tu yang adanya beberapa kerat je. Sebab apa? Sebab you tak cuba untuk kembangkan friends, follower. Okay, so nampak tak dekat situ? Kenapa selalu buat iklan? Dah buat dah macam akak tu buat. Dia buat dekat Facebook juga. Tengok tak friends dia berapa? Dia punya followers macam mana? So itu yang you kena kemaskini dulu. Sebelum you nak mula betul-betul lagi kan, lebih dalam lagi deep ni, so you betulkan dulu. Benda-benda yang basic-basic ni, benda-benda yang biasa ni. So cuba luangkan masa untuk cari dulu follower, untuk cari dulu friends kan. Untuk nak tambah itu ini, nak cantikkan you punya Facebook, IG tu, baru you boleh kembangkan. Okay. Okay, so kalau apa yang ada dalam slide ini, okay, kebanyakan masih ada dalam circle dan kelompok yang sama, berharap hasil yang berbeza. Okay, so bukan kadang-kadang lah, kebanyakan dropship ni dia harap macam itulah, dia post dekat marketplace je, tapi dia harap nak dapat 10,000, 11,000. Okay, so kalau you nak hasil lebih, usaha dan kerajinan you pun kena lebih. Okay. Dan yang seterusnya iklan dekat kawan sekolah, dekat kawan Facebook, biasa, IG, tu semua yang ni sebut tadi kan. Semua benda-benda tu adalah benda yang biasa dan kelompok yang masih sama. Okay, so cuba untuk keluar daripada kebiasaan anda lah kalau anda nak jadi dropship yang betul-betul berjaya. Sebab apa? Kalau masih di sini, maka hasilnya biasa-biasa je lah. Hasilnya seorang je PM tu pun dia tak nak. Dia takutlah kakak ni. Tak betul ke tak ni dia menaga kan? Orang luar tu, kita ada 1.8 juta lagi rakyat Malaysia ni yang tak semua kenal lagi. Kan? Mungkin anda keluar tu, akak tu tak kenal pun you siapa kan? Sebab apa? Sebab iklan you ataupun you punya branding tu tak sampai lagi dekat dia. So kalau betul-betul sampai kan, you adalah 1 in a million. Okay? Okay, sebab tu bilangan yang membeli dari PM anda tu, itu je lah. Okay, so mulai sekarang, cek sekarang. Followers tu dah berapa? Friends kita berapa? Berapa banyak dah platform ni yang kita guna kan? Kalau orang Google ni keluar tak iklan kita kan? Berapa seronoknya kan kalau kita Google kita sendirilah Google ke, ada iklan aku dekat sini kan? So orang lain pun mesti lagi wow kan? Kak ni ada dekat Google kan? Kan? Okay, so yang pertama sekali kenal niche tadi kan, kenal bidang kita. So yang kedua, kita kena keluar daripada kelompok yang sama. So jangan ada dalam kelompok yang sama. So untuk permulaan tak apa, kalau you nak promote dekat kawan-kawan, nak promote dekat family, pastikan diorang tu betul-betul tahu dulu. Okay, so bila you dah lama bagi tahu diorang pun dah tahu memang follow you, dan you rasa macam semua kawan dah tahu, semua kawan dah ada dah produk you, contohlah macam tu. So you kena keluar daripada kelompok tu. Okay, so carilah orang lain untuk masuk you punya platform. Okay, so jangan berdiam saja, cuba kembangkan. Okay, so yang ketiga adalah channel yang anda guna. Okay, so sambungan daripada tadi, bila kita nak keluar daripada kita punya kelompok tu, of course lah, mesti akan ada channel yang tertentu juga kan. Okay, so dropship ni dia kena berdikari. Maksud dia macam mana? Sebab dropship ni dia tak ada kedai khusus. Dia tak ada tempat yang tempat dia orang berkumpul, macam contoh Auni sekarang ni, Auni datang HQ, bekerja dengan HQ kan. So Auni ada kedai, Auni ada tempat, Auni ada office Auni sendiri untuk bekerja. Tapi dropship ni macam you all semua, dropship ni dia tak ada tempat. So bila tak ada tempat yang tertentu, itulah tugas you. Yang pertama sekali, you kena create tempat ataupun mula bina kedai online anda sendiri. Okay, so bila anda dah ada kedai sendiri ni, of course lah, you boleh bayangkan lah, sebab you tak boleh nak buat kedai fizikal, you ni dropship je, jadi you bina
Kedai you sendiri. You pilih nak buat kedai aku ni dekat channel Telegram ke, nak buat dekat Facebook ke, IG ke, TikTok ke, banyak kan. Blog ke, nak buat YouTube ke, nak bagi famous kan. Kan contoh. Okay. So inilah antara kedai-kedai online anda yang boleh anda buat sendiri dan ianya percuma sahaja kan. So masuk kedai ni contohlah you dah buat page Facebook, so dekat situ hari-hari you wajib buat 3 posting dekat Facebook page. Tu bukan iklan tau, tu hanya kedai. Tu hanya kedai. Macam HQ juga, kedai kita memang dekat sini, tapi dalam tempoh PKP ni orang tak boleh datang dekat kedai. Jadi apa tugas kami? Kami akan iklankan dekat Facebook lain, kami akan iklankan dekat situ, kami buat ads, kami buat flyers. Okay, so sama juga dengan anda. Contoh, anda cakap dekat Facebook page lah, saya nak buat kedai online saya. So, tiap-tiap hari duduk kat Facebook page tu je. Dekat tempat lain, you tak fokus. Tak boleh lah. So, dekat kedai ataupun tempat online, kedai online you ni, you hanya buat posting harian, tapi dalam masa yang sama untuk pengiklanan, you boleh iklankan benda lain dekat tempat lain dan boleh bagi tahu dia orang kalau nak tengok lebih lagi boleh pergi dekat link ini. So letaklah dekat link Facebook page you. So sebab tu makin hari makin ramai masuk dalam Facebook page you itu. Okay, nampak tak? Okay. Tapi yang paling penting sekali bagi ada satu tempat untuk you memang sentiasa update dalam tu, dan kalau boleh 3 kali sehari ke kan, 6 kali sehari ke, ikutlah. Jangan tunjuk you nak menjual sangat dalam tu, tapi cakaplah wish good morning, letak gambar produk ke, hi saya Aina ke kan, hi saya Aina, kalau nak bantuan daripada saya untuk consultation barang kemas pun boleh, kenalkan diri saya. Okay, contohlah. Okay, so bila anda dah ada kedai ni, so of course lah tugas anda kembangkan kedai anda. Lepas tu touch up lah, nak letak warna apa ke kan, you punya DP tu nak letak apa, you punya wall dekat belakang tu nak letak apa kan. So yang pertama sekali nak pin apa ke kan. So you set up lah, buat macam kedai you sendiri. Okay, so you create kedai sendiri. Kan of course lah you akan lebih tahu kan nak buat kedai you lebih menarik macam mana. Okay, so bila kedai kita dah menarik, barulah kita cari orang untuk masuk ke situ. Okay. Okay, so mama pesan. Okay, so dekat bawah ni, ni ada selitkan jugalah mama pesan bagi ada lubuk ataupun dan tempat kita kumpul prospek. Okay, so prospek ni adalah orang-orang yang belum lagi jadi customer. So kalau customer ni adalah orang-orang yang dah membeli. Kalau dia orang belum membeli, kita panggil prospek. Okay. So bila kita dah ada lubuk, senanglah untuk kita sentiasa baca. Baca tu kita buat posting, kita tunjuk produk kita. Macam contoh Auni pun ada channel Auni sendiri. Auni buat yang tu kan, yang program usahawan Venice tu kan. So yang tu antara salah satunya. Yang kedua ada juga dekat Telegram. Okay. Okay, so yang keempat, kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya dekat bahagian chatting. Jangan segan, jangan silu. Okay, so yang keempat adalah personal branding. Okay, so kalau yang masuk bootcamp Mama itu, Mama ada tekankanlah banyak tentang personal branding ni. Kalau you all boleh tengok balik, nak ulang kaji balik kan, you all pergi saja dekat sebenarnya link video bootcamp Mama tu ada dalam YouTube Venice Official. So nanti you search je dekat YouTube Venice Official, pergi dekat bahagian Venice Jewelry Consultant, kat situ ada bootcamp. So bolehlah tengok bootcamp tu, ulang kaji. Okay, so ulang kaji ni sangat bagus. Sebab apa? Dia boleh ingatkan kita balik lah. Kan kadang-kadang kita on track ni kita boleh lupa. So bolehlah you all, bila you all nak hampir lupa tu, top up balik ilmu. Jangan bagi lupa terus. Okay. So, untuk personal branding, kita ada dua lah. Sama ada you nak pilih branding produk ataupun branding diri kita. Okay, so kalau untuk peringkat dropship, biasanya orang akan brandingkan diri.
Sebab apa? Sebab dropship ni dia tak pegang produk. Dropship ni dia tak boleh nak buat live penuh-penuh produk ada dekat depan dia ni kan. So option yang patut dipilih adalah branding diri ataupun kita panggil sebagai personal branding. Okey, branding diri ni macam mana? Okey. So branding diri ni bagi orang kenal kita. Bagi orang kenal kita. Okey. So dalam online tu kita duk berniaga, orang kebanyakan tak kenal kita, orang kenal produk. Kan? So, kalau you nak bagi perniagaan ataupun dropship you, perjalanan dropship you berlainan dengan orang lain dan lebih ke depan daripada orang lain serta lebih berjaya dalam bidang dropship, you buat diri you tu dikenali oleh orang lain. So bila diri you dah dikenali, of course dia akan lebih percaya untuk nak tahu produk-produk yang you jual dan tawarkan dekat mereka. Okay? So kalau nak ada personal branding ni, of course lah kerja kena lebih power dari orang lain lah. So memang ni adalah satu perjalanan ataupun basic punya kerja lah. Di mana dropship ni dia kena kerja lebih lagi daripada orang lain. Sebab apa? Sebab dia tak ada apa-apa. Dia just kena iklan. Dia kena iklan. Tapi bila dia iklan sahaja, orang tak kenal dia, orang tak percaya dengan dia, tak jadi juga kan. So tambah effort ataupun tambah kerja yang lebih power lagi daripada orang lain. Supaya orang lebih pandang you dan nampak you. Okay? So kalau orang lain dah banyak dan berlambak dah bawa diri diorang sama produk dengan fakta produk, kita ni cerita sikit je tentang fakta produk dan lebihkan brand diri. Okay. So melalui apa yang ni belajar lah sebelum ni, yang pasal point ni, dia cakap sebab you perasan tak ramai dah orang beritahu produk ni ada vitamin C, ada itu ini, fakta tentang produk ni selamat digunakan. So tempahlah produk ini sekarang, contoh kan. So produk ini tahan karat, tak berbau besi, contoh. Okey, tak berbau besi, sangat selamat untuk digunakan oleh kanak-kanak sampai dewasa. Contoh. Okey. So, benda-benda itu adalah fakta mengenai produk, brand mengenai produk dan juga ciri-ciri istimewa tentang produk. Okey. So, it's all about product. Okey. So, kalau kita nak buat personal branding, kita kena selit sikit je tentang produk. Yang lain kita tunjulkan diri. Sebab apa? Bila orang nampak dari kita, pernah tengok dalam live, berniaga produk ni pula budak ni. Contoh kan. So orang dah kenal kita. Lagi senang kalau you nak berniaga apa-apa pun lepas ni lagi senang. Sebab apa? Orang dah tahu, orang dah kenal dah you. Okay? So, tunjuk diri. Tunjuk aktiviti anda sambil berikan tips produk, buat live santai, bina karakter, hashtag yang unik. Okay, so ni antara contohlah permulaan jika anda nak tunjulkan diri anda dekat khalayak ramai, nak diorang kenal anda. So yang pertama sekali, tunjuklah aktiviti. Hari ni penatlah menyapu kan dengan anak-anak. Hai sewarga Facebook, anda semua sihat? Contoh kan. Lepas tu letaklah hashtag. Apa? You nak buat hashtag apa? Supaya orang kenal. Kalau orang buat hashtag tu akan keluar you je. Kan? Okay. Dan buatlah gelaran ataupun nama samaran. Macam contoh hari tu Mama pernah bagi tahu juga lah. Untuk nama samaran tu buatlah Cik Siti ke, nak bagi orang kenal you macam Cik Siti, saya Cik Siti, ataupun saya Auni kan. So setiap perbualan you dengan customer nanti pun akan ada, hai selamat kenalan saya Auni, hai boleh Auni bantu kan. So bina karakter nama tu pendek, jangan panjang lah supaya orang senang ingat. Okay. Okay, so yang kelima adalah customer service. Okay, so ramai dropship ni, dia ingat tugas dia menjual saja kan. Tapi sebenarnya tugas dropship ni banyak juga boleh tahan kan, boleh tahan. Contohnya menjadi customer service. Okay, so contohnya menjadi customer service. Okay, so bila ni kita kena jadi customer service? Apabila anda dah pun dapat customer ataupun apabila anda dapat WhatsApp daripada prospek
ataupun dah ada lah orang WhatsApp you, dah PM you dekat Messenger ke, di situlah tugas-tugas anda bertukar daripada seller kena tukar dulu bidang you menjadi customer service. Kenapa? Sebab orang ni dia suka layanan dulu daripada produk. Sebab tu kalau dibanding dengan branding pun, branding personal lagi menjadi daripada branding produk. Sebab produk, semua orang jual produk. Tapi bila orang nak tengok keunikan tu, orang tengok siapa yang menjual tu. Kalau orang yang menjual tu pun dah elok, dah cantik, budi bahasanya okey kan, sopan santun, bagus pula tu, layan. So itulah yang diorang akan pilih dahulu. Kan? Okay, so samalah dekat sini adalah customer service. Okay, so contohlah dekat sini. Jangan terus nak bagi fakta produk, bagi nombor akaun, buat details customer. Tak sabarnya nak duit. Kan nampak sangat nak menjual je kau kan. Okay, so kalau boleh, bila kita tugas sebagai dropship ni, you kena jadi juga customer service. You kena bagi layanan yang okey, layanan yang baik. Lepas tu start dengan professionality kan. Jangan terlalu fokus kepada dapat customer, dah jual teruslah. Jangan terus macam tu. Jangan excited sangat nak menjual. Tapi excited lah, welcoming dulu kita punya prospek ataupun customer kita welcome dulu. Assalamualaikum akak. Umpama kita ada kedai kan. Bayangkan kalau kita ada kedai, customer masuk, kita bercakap, tu RM2, ambil lah, jom. Saya terus buat ni. Saya terus buat resit untuk akak, RM2. Contoh. Macam tu lah umpama macam tu. Okay, so bayangkan kalau you ada kedai, you welcome dulu. You punya customer. Assalamualaikum akak. Saya Auni. Akak berkenan design apa tu akak? Akak biasa ke pakai design yang ni? Kalau akak tak biasa, boleh Auni terangkan macam mana? Cara-cara macam ni kan? Macam tu lah. Okay, so tunjukkan excited anda pada mereka tapi jangan sampai overdose. You kena tunjuk you excited dapat mereka ni. Kan umpama orang masuk kedai, you rasa datang masuklah kedai saya. Contoh macam itulah. Okay, so kalau dengar kan suara ni? Tak dengar. Okay, so contohlah macam mana. So dibagi contoh terus untuk anda boleh apply kan. So kalau kita sembang cakap saja, tak ada contoh, nanti you all tak tahu nak buat macam mana. So kita letakkan contoh, ni basic tau. So sebenarnya kita ada topik yang lagi best, closing sale. Kalau topik tu kita ada 8 level utama yang you all boleh gunakan bila berkomunikasi dengan customer. Okay, so insyaAllah kalau ada permintaan ramai, VJC baru nak dengar ke, kita akan buatlah sesi tu hari Ahad. Tahu? Nanti boleh bagi tahu ni kalau siapa yang nak, kita repeat lagi kelas tu. Sebab kelas tu hari rasa tak buat lagi rakaman, nanti kita buat rakaman sekali. Okay, so macam mana? Satu adalah intro, kenalkan diri ataupun brandkan diri anda lah. So masa ni lah you nak brandkan diri, nak kenalkan diri juga, selitkan juga dekat intro. So contohlah hari tu ada juga lah beberapa BSc baru, dia cakap macam mana nak balas ni awak ni. Diorang dah start PM lah, tanya harga apa semua kan. So kalau yang PM awak ni personal macam tu, awak ni sempat lah guide satu-satu kan. Yang tak PM ni awak ni anggap dah faham. So kalau ada yang tak faham, jangan segan untuk nak PM awak ni tanya apa-apa tau. Okay? So yang pertama sekali adalah intro ataupun kenalkan dirilah. Contoh, kalau dalam apa yang awak ni tengok tadi video dia tu, dia cakap kalau saya suka voice note, dia cakap. Sebab apa? Sebab bila voice note ni orang suka, orang boleh dengar suara kita tu happy sambut dia. Tapi depends lah kepada anda kan. Kalau yang tak suka voice note, tak malu lagi kan, first time ni nak menjual ni, bukan takut gugup kan. So you boleh guna kaedah WhatsApp je. Tapi selitkan juga smiley ataupun love dalam anda punya conversation lah. Okay, so contoh yang pertama, contohlah kalau you nak voice note kan, you voice note customer. Hai, Assalamualaikum akak, saya Auni, kenalkan tau. Terima kasih akak sebab PM Auni hari ni. Auni ni VJC atau dropship lah dari syarikat Venice. So akak berminat dengan gelang ni ya? Rantai tangan ni yang mungkin nama ni. Boleh akak? Boleh akak biasa berkenan pakai yang silver ke macam mana akak?
Boleh awak ni tahu? Contoh. Okay, so tu contohlah kalau you nak intro ke apa ke kan. So kalau you all nak WhatsApp, you pun boleh guna ayat yang sama, just tambah smiley. Okay, so nak bagi conversation you lagi ceria. Okay, so sebab apa? Bila diorang ni dengar nada happy, customer pun akan wow kan. Wow, akak ni baiknya. Happy je dapat aku PM ni macam happy je. Macam okey je layanan dia kan. Okay. So tu kalau you nak voice note lah. Okay. Kalau you tak nak voice note, boleh je tambah smiley. Dan yang kedua, teruskan kepada apa diorang nak dan info. Okay, so barulah kita masuklah. Oh, akak gelar ni macam ni, akak boleh buat okey, akak boleh pilih ni tulisan apa akak kan. Barulah dekat nombor 2 ni, you cerita tentang keistimewaan produk. Okay, yang paling penting sekali memang you kena jadi customer service dah. Sebab awak ni pun dah experience. Saya pun dah berniaga sekarang ini. Okay, so semalam ni dapat close 1,000 lebih. Okay, alhamdulillah ada 3 orang buat bayaran semalam dengan ni. Seorang 700 lebih, seorang 200, seorang lagi 200 lebih juga rasanya. Kebanyakan beli cincin dengan gelang dengan ni lah dan anting-anting. Okay, so bila kita dah experience tu kita dah tahulah memang customer ni macam mana sekalipun kena sabar, kena hadap, jadilah customer service kepada mereka, nasihatkan mereka. Sebab apa? Diorang tak tahu apa-apa ni tentang produk kita. Sebab tu kita kena tahu dulu produk kita ni boleh buat apa, panjang macam mana, ukuran tu macam mana. So kita boleh advise diorang, oh akak tak suka design ni, tak apa kak, kita ada design ni dekat. Yang ni confirm akak suka. Contoh kan. Okay. Boleh? Setakat ni boleh. Yang kelima dah. Dah nak habis dah ni. Tak lama dah ni. Kejap lagi awak ni nak tunjuk rakaman lah. Rakaman video. Awak rasa benda tu sangat bermanfaat untuk you belajar. Okay, so yang keenam. Mana rasa yang ni yang terakhir? Sebab kita nak tengok ni. Google My Business. Ni tak tahulah sama ada you all dah pernah tengok ke apa, tapi ni excited lah tengok video dia. Sebab dia ajar tu senang. Awak rasa semua orang boleh buat. Okay, so yang keenam adalah marketing. Okay, so yang keenam marketing ni adalah iklan lah. Iklan, nak bagi orang nampak kita, platform yang kita guna tu macam mana kan. Of course lah marketing ni kena lebih banyak dan lebih power. 200% katanya. Biasa buat 50%, 30%, 20% kan. Ni kena 200%. Sayang-sayang. Tak boleh nak buat main ala kadar je. So kalau buat ala kadar je, ala kadar lah dapat sale, ala kadar lah dapat tolong mak ayah dengan duit tu. Contoh kan. Ataupun apa-apa saja impian anda lah. Dan jangan harapkan Facebook posting sahaja, IG. Oh no. Customer ciput je lah dapat. Sebab apa? Sebab doa harap yang tu je. So kita tak explore banyak lagi marketing kita kan. So kalau yang ni, video yang Amin nak tunjuk ni, dia ajar kita untuk nak bagi bisnes kita tu ada dekat Google. Dia cakap ada 3 benda lah, tapi Amin rasa yang ni adalah sangat bagus untuk beginner. Sangat bagus untuk beginner. Kalau yang lain tu, Amin sendiri pun belum explore dengan baik lagi. So insyaAllah kalau Amin explore, Amin akan share dengan korang. So bila kita sama-sama sharing, sama-sama kita pandai gitu, okay? Okay, bagi orang Google nampak kita terus lagi power dan boleh reach ramai lagi. Sebab apa? Dia Google sikit je, nampak dah Cik Elisa, Cik Anung ni buat iklan hari ni, kan? Okay, jom untuk permulaan bagi orang nampak kita dekat Google dulu. Okay, Google My Business. Okay, ini salah satulah cara. Jangan pula tinggal yang Facebook, kena buat kedai sendiri tadi. Yang tu you kena plan satu-satu. Mula-mula you nak buat yang mana dulu. Lepas tu baru nak buat Google Business ni. Lepas tu baru nak cari orang untuk datang kedai you, follower-follower, you tambah orang. Okay, so susun satu-satu, barulah you lebih yakin. You pun dalam masa yang sama you learn tentang produk. You tengok, oh produk ni macam ni. Oh yang ni kalau tambah love ni kira macam perkataan juga. Ada tak yang tak tahu? Okay, so tak apa. Itu semua proses. Awak ni masa mula-mula masuk dulu pun, mana macam, silver, sadu emas, macam mana pula? Lepas tu tanya cakap, bukan emas betul. Benda ni.
jelas. Macam itulah. Alhamdulillah, akhirnya saya faham. Okay, so learning process ni you enjoy je. Okay. So kita akan tengok satu rakaman video. Lemon cake and sold everything. Hello. Okay. Jom tengok sama-sama. Inilah orangnya. Awak ni tak tahulah. Kok ada mentor sesiapa kan. Awak ni baru je tengok. Baru follow lah Raina. Tak sangka lah. Best juga. Okay, so kita tengok dulu ya. Videonya sama-sama. Nanti bolehlah you all apply dan boleh sama-sama kita buat. Okay. Beautiful people, nama saya Rena Muhammad Noor. Untuk video kali ni Rena nak share dengan korang tentang Google My Business dan kenapa korang sebagai business owner perlu untuk register Google My Business. Apa tu Google My Business? Google My Business ialah satu platform yang percuma untuk anda letakkan bisnes anda di Google. Tujuan dia supaya customer senang nak cari anda, nak cari servis anda, nak cari produk anda, lokasi kedai anda, waktu operasi kedai anda. Macam mana nak set up Google My Business? Pengguna internet sekarang ni banyak bergantung dengan Google untuk dapatkan apa sahaja info. Jika anda seorang business owner, tak kiralah dropship ke, agent ke, yang berniaga tepi jalan sekalipun, ada banyak kelebihan Google My Business untuk bagi tahu pengguna tentang kewujudan bisnes anda. Apa kelebihan Google My Business untuk anda yang berniaga kecil-kecilan? Pengguna internet akan mencari maklumat untuk menjadikan kehidupan mereka lebih mudah. Dan kita tahu Google merupakan carian enjin terbesar bagi pengguna internet. Oleh itu, Google telah membantu untuk mereka mendapatkan jawapan. Contoh, servis aircon di Seksyen 7 Shah Alam. Google My Business akan keluarkan detail semua yang buat servis aircon di Seksyen 7 Shah Alam. Jadi penggunaan trademark Just Google It sangat powerful dan akan beri impak yang besar pada bisnes kita. Kenapa kena guna Google My Business ni? Yang pertama, sebab Google My Business ni sangat cost efektif. Anda tak perlu pun keluar kos untuk daftar di Google My Business. Jadi sebenarnya banyak kelebihan yang anda boleh dapat sekiranya anda meletakkan bisnes anda di Google My Business. Dan kena ingat, GMB ni adalah platform percuma dan kita boleh fully utilize platform percuma ni untuk pengguna tahu kewujudan bisnes kita. Okay, so sekarang Rena akan share dengan korang step by step macam mana korang nak register Google My Business untuk korang punya bisnes. Macam mana nak register? Rena akan tunjuk. Pertama sekali, korang kena buka dulu google.com/business. Okay? Kemudian korang kena sign in menggunakan email yang korang guna untuk korang punya bisnes. Okay. Bila korang dah sign in, akan keluar page yang baru. Apa yang korang kena buat ialah klik di sini, Manage Now. Nampak tak? Ada box Manage Now, korang klik dekat situ. Lepas tu dia akan keluar lagi Find and Manage Your Business. Type your business name. Contohnya dekat sini Rena type Hello Food Delivery Semenyih. Ni contohlah Rena tunjukkan Hello Food Delivery Semenyih. Yang mana Hello Food ni bukan produk tapi mereka buat servis penghantaran makanan. Okey, kenapa Rena letak perkataan Semenyih dekat belakang tu? Supaya lebih spesifik. Spesifik dekat kawasan Semenyih sahaja. Okey, Hello Food Delivery Semenyih. So korang boleh letakkan korang punya nama bisnes, contohnya Sobella Shah Alam contohnya kan. Jadi lebih senang pengguna yang nak dapatkan produk ataupun servis korang di area Shah Alam boleh terus dapat korang punya kontak. Okey, dah letak nama bisnes. Lepas tu next, okay, what's the name of your business? So yang ni kita dah letak tadi. Macam Rena, okay, Rena contohnya Rena letak Hello Food Delivery Semenyih. Kemudian kita klik next. Lepas tu kita kena pilih kategori apa bisnes kita buat. Contoh yang macam Rena cakap tadi, Hello Food Delivery, dia buat food delivery service. Jadi Rena akan type dekat situ delivery service. Lepas tu, do you want to add a location customer can visit? Okay, kalau macam Hello Food Delivery Service ni, mereka tak ada store ataupun mereka tak ada location yang customer kena datang. Sebab ialah mereka buat delivery service. Jadi customer tak perlu datang pun. Servis penghantaran makanan. Jadi dekat sini Rena akan pilih no.
Okey, sekiranya korang ada kedai ataupun korang memang welcome korang punya customer untuk datang pada korang, korang boleh klik yes dan korang kena letak alamat kedai. Okey, kalau macam ni untuk food delivery service tak ada kedai, jadi Rena pilih no, klik next. Okey, where do you serve your customer? So Rena akan pilih dekat situ location yang food delivery service ni cover lah, Semenyih, Bangi, Kajang, Meranang. Jadi Rena akan letak location ni. What region is your business based in? So region kita letak Malaysia. Kita klik next. Okey, contact detail. Contact detail ni kita kena letak contact yang kita nak customer boleh berhubung dengan kita. Rena dah letak okey nombor handphone yang mana customer boleh hubungi nombor ni bila diorang nampak dekat Google, dan juga di bahagian current website tu Rena tak letak website tapi Rena letak Facebook page. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, so korang kalau tak ada website, tak ada Facebook page, tak ada apa pun tak ada, jadi korang pilihlah I don't need a website. Tapi mustahil lah kalau korang bisnes korang tak ada buat apa-apa platform untuk customer jumpa korang punya bisnes, betul tak? Copy je link dan letak dekat sini. Okay, next. Okay, stay in the know. What updates and recommendation for your business on Google? Ini pilih yes lah kalau boleh. Sebabnya sekiranya Google ada tukar dia punya features dan sebagainya, dia akan hantar email pada kita dan kita boleh tahulah apa yang kita nak update dan sebagainya. Okay. Kemudian finish and manage the listing. Okey, korang kena semak dulu. Rena dah berjaya dah register Google My Business tapi belum habis lagi, kena tunggu satu persatu. Okey, kemudian please enter your mailing address to verify. Ini korang kena letakkan alamat rumah ataupun alamat kedai ataupun alamat yang boleh korang terima PIN number. Okey, Rena akan letak alamat yang Rena akan terima PIN number tersebut. Okey, verify later, nampak tak? Nanti Rena akan tunjuk. Choose a way to verify. Okay, so postcard by mail. Untuk Google My Business ni, bila kita dah habis buat semua, dah register tadi, dia masih tak, kita punya business masih belum boleh appear dekat Google selagi kita belum verify. So, kita kena key in kita punya alamat. Google akan hantar PIN number by post pada kita. Okay, nanti Rena akan tunjuk macam mana rupa bentuk PIN number tu. Okay, kita register dulu. Okay, kita dah register semua ni. Lepas tu kita klik sini, mail. Bila kita dah klik mail, a postcard is coming. Kita akan nampak page yang ni. Dia beritahu kita punya registration dah berjaya. So, dia akan hantar postcard pada kita ataupun PIN number lah. You will get a postcard with your verification code about 14 days. Selalunya lebih pada 14 days lah. Selalunya Rena akan terima dalam 3 minggu, kadang sebulan lebih pun ada, bergantung pada cuti kita di Malaysia dan juga cuti mereka di US. Okey. Lepas tu kita semak kita punya nama, kita semak kita punya alamat dan sebagainya. Okey, next page ni enter the code. Okey, kita jangan klik apa-apa dan jangan sekali-kali kita klik perkataan ni, mail again. Kalau kita klik mail again, dia akan buat lagi PIN yang kedua, yang ketiga. Jadi lagi lama kita akan tunggu kita punya PIN. Jadi bila kita dah buat tu, okay, stop sampai dekat sini, kita tunggu kita punya PIN number tu sampai. Kita semak alamat dekat sini, dia dah bagi anggaran tarikh yang Rena akan terima postcard PIN number tu ialah pada Mac 28, 2021. So dalam tarikh ni ataupun selepas pada tarikh ni lah Rena akan terima. Okay, so Rena akan tunjukkan macam mana PIN number tersebut. Okay, Rena sebenarnya ada buatkan, ada registerkan kawan-kawan punya bisnes. So diorang tak tahu Rena registerkan. Jadi inilah contoh PIN code yang kita akan dapat daripada Google My Business. Okay, so ini adalah PIN number. PIN number yang kita kena masukkan dekat Google. Okay, so korang ikut je, nampak tak dekat sini ada step by step. Okay, step by step korang ikut. Lepas tu korang key in PIN number ni. Okay, bila dah dapat PIN ni, buka balik korang punya Google My Business punya profile. Lepas tu korang key in korang punya PIN number. Okay, tapi korang jangan stop sampai situ je. Walaupun sebelum korang terima korang punya PIN number ni, korang boleh kemas kini korang punya profile dekat Google. So Rena tunjuk balik. Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a dekat sini korang akan nampak page welcome to Google My Business. Korang klik get started. Okey, kemudian korang kena lengkapkanlah detail dekat korang punya Google My Business. Okey, nampak tak ni, sekarang ni baru 40%. Korang klik dekat bawah ni
add hours, waktu perniagaan, add description, add logo. Kemudian kita klik dekat add hours. Add hours. Dekat sini korang boleh tentukan waktu perniagaan. Daripada hari apa sampai hari apa, korang cuti hari apa, tutup kedai hari apa. Bila korang dah klik, okey, keluar untuk masa pula. Waktu operasi, kalau Rena letak untuk Hello Food delivery Semenyih, Rena letak 8 pagi hingga 11 malam. Sebab waktu delivery dia, diorang boleh buat daripada waktu 8 pagi, iaitu untuk penghantaran sarapan. Dan juga sehingga pukul 11 malam. Setiap hari buka. Okey, kalau tengok dekat sini, Rena buat setiap hari buka daripada pukul 8 pagi sehingga 11 malam. Bermakna servis Hello Food delivery Semenyih ni beroperasi setiap hari 8 pagi 11 malam, tak ada cuti. Okay. Kemudian next, korang akan nampak dekat sini home, post, info. Korang klik je satu persatu ni untuk korang isi detail dan juga supaya korang familiar dengan profile Google My Business. Lepas tu yang paling penting, korang nampak dekat atas ni, your edits won't appear on Google until you verify your business. Apa yang kita update dekat Google My Business profile kita, okay, pengguna Google tak akan nampak lagi selagi kita belum verify kita punya Google My Business. Jadi kita kena tunggu kita punya PIN number ni sampai, key in PIN number, baru kita punya Google My Business akan appear dekat Google page. Alright. So next, korang kena update korang punya logo, korang punya cover, foto, video, okay? Buatlah cantik-cantik. So nanti bila korang kena siapkan ni dulu, sebab apa? Bila korang dah dapat PIN, dah verify, korang dah tak perlu buat apa-apa dah. Korang fokus sahaja pada korang punya pengisian konten. Okay? Okay, kalau macam ni, Rena set logo Hello Delivery. Ini mereka punya logo, jadi Rena letak logo. Okay. Kemudian korang check korang punya email. Pastikan korang dapat email daripada Google mengatakan yang PIN number yang kita dah request untuk Google My Business is on the way. Okay, so kalau korang dah dapat email ni, korang tunggu je lah korang punya PIN number sampai. Okay, so itu sahaja step macam mana nak register Google My Business. Seandainya korang ni adalah business owner, korang ni adalah dropship yang baru je nak start berniaga, agent dan sebagainya, korang tak perlu tertanya-tanya sebab korang boleh register Google My Business kerana ianya percuma. Dan Rena sangat sarankan korang register Google My Business supaya pengguna yang search untuk keyword tertentu boleh nampak bisnes korang. Nanti Rena akan ajar macam mana nak aktifkan korang punya Google My Business supaya bila customer search korang punya produk, korang punya area, customer akan terus nampak korang. Okay, itu sahaja video untuk kali ini. Jumpa. Okay, itulah apa yang Audi nak tunjuk tentang rakaman tadi. So, you all pun boleh nampak kan ada bila kita nak buat Google My Business tu pun sangat penting untuk you ada platform. So sebab tu perlu untuk you cari kedai ataupun channel yang tertentu untuk anda nak bagi orang datang ke kedai tu. Okay? Okay, so itulah untuk sesi kita pada hari ini. Okay, so nak tu recap balik tak? Okay, so kita recap balik sebelum kita akhirilah. Okay, so hari ni Auni lebih kepada nak bagi tahulah macam mana supaya anda nampak untuk kembangkan bisnes anda. So sebenarnya banyak lagi cara-cara lain. So kalau tadi yang Rena tadi kan, kalau you rasa bermanfaat kan, you sendiri pun boleh pergi study lah dekat bahagian YouTube. Dekat YouTube you search saja macam mana cara nak jadi dropship yang berjaya. Auni pun tengok dekat situ cara-caranya. So cuma kita buat itulah inovasi sedikit bersih kita punya itulah bisnes. Okay. So kalau you tak nak, sebabnya ilmu bisnes ni dia banyak lah. Dekat TikTok pun you boleh tengok, dekat mana-mana platform pun you boleh tengok kan. Tapi antara malas dengan rajin lah. Kalau malas boleh masuk kelas hari Ahad. Kalau rajin boleh explore lebih lagi daripada apa yang ni bagi tahu. Okay. Okay, so yang pertama sekali macam mana cara nak jadi dropship yang berjaya, dan bukan setakat jadi dropship saja, nak jadi kembang daripada usahawan. Pertama sekali pilih niche ataupun bidang yang anda suka, bidang yang anda minat. Yang kedua, anda kena keluar daripada kelompok yang sama. Dahlah berniaga dekat makcik-makcik, taman kita, dahlah berniaga dekat kawan-kawan, dekat rumah sahaja. Cuba cari orang yang
lain pula.